Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua penonton channel Cikgu Ayanti dan kepada semua para pelajar cikgu. Okey, baiklah, hari ini cikgu ingin menerangkan mengenai bab 4, melengkapkan pengiraan elang modal untuk individu, di mana ianya adalah merupakan K4 di dalam modul kita, iaitu modul percukaian 1. Jadi hari ini kita ingin mempelajari K4. Okey, tujuan kertas penerangan ini adalah untuk memberi kefahaman kepada kefahaman dan Okey, baiklah. Untuk kertas penerangan K4 ni adalah bertujuan untuk memberikan kefahaman dan pengetahuan kepada pelatih tentang cara untuk mendapatkan daftar aset tetap, menyesuaikan aset tetap dengan polisi elang modal, mengenal pasti ketetapan pengelasan aset tetap dan mengenal pasti kadar elang modal tax written down value yang dibenarkan. Seterusnya, mengenal pasti format jadual elang modal, mendapatkan jadual elang modal tahun lepas, merekodkan penambahan aset ke dalam jadual pengiraan elang modal dan juga mengira elang modal menggunakan kadar elang yang tepat. Okey. Jadi untuk bab ini adalah secara ringkasnya anda perlu mempelajari mengenai elang modal, yang di mana elang modal ni adalah merupakan pengganti kepada susut nilai. Kalau untuk pengiraan cukai ni dia tak ada susut nilai, tetapi dia digantikan dengan elang modal, di mana di situ anda perlu mengetahui nilai aset tetap anda dan anda perlu mengira elang modal sesuai dengan apa yang telah ditetapkan di dalam ketetapan umum KU LHDN. Dekat situ dia akan bagi percentage mengikut aset, apa jenis aset yang dimiliki oleh anda semua. Jadi mari kita tengok apa yang ada dalam bab ni. Okey, 4.1, mendapatkan daftar aset tetap. Okey, pertama sekali adalah mentafsir penyata keuangan, iaitu menganalisis kunci kira-kira di setiap harga kos aset tetap. Okey, seperti yang anda semua pelajar perakaunan tahu, di dalam kunci kira-kira ada aset bukan semasa ataupun aset tetap. Lepas tu ada aset semasa, iaitu aset yang mudah cair lah. Liability semasa, liability bukan semasa, dan juga equity pemilik. Jadi untuk menganalisis penyata keuangan ni, kita hanya perlu melihat menganalisis kunci kira-kira di bahagian aset tetap, di mana kat situ kita perlu analisis kos aset tetap yang kita ada. Di mana dekat situ kalau anda tengok kita ada kenderaan, kita ada premis, kita kena senaraikan dan kita perlu orang kata kita perlu letak nilai yang betul untuk kos aset tetap kita supaya kita dapat claim lah elang modal yang sesuai dengan aset yang kita miliki. Okey, itu yang pertama. Okey, yang kedua, definisi elang modal. Elang modal ni adalah merupakan satu potongan yang diberikan bagi pembelian aset sebagai ganti susut nilai. Macam cikgu kata tadi, dia menggantikan susut nilai. Okey, yang dianggap sebagai perbelanjaan. Okey, macam kita tahulah, kita berbelanja, kita beli aset apa semua ni, aset kita ni tak selamanya baru, tak selamanya orang kata tak selamanya boleh berfungsi dengan baik. Jadi dia akan mengalami keusangannya yang tersendiri ikut tahun dia lah, dan dia akan mengalami susut nilai lah, ataupun orang panggil apa, aset kita ni tak selamanya baru. Dia kalau kita semakin kita guna dia, semakin dia menjadi lama dan semakin dia usang. Jadi kat situ untuk percukaian ni dia tak ada aset ni, dia tak ada susut nilai, tetapi dia memberi LHDN membenarkan elang modal, di mana elang modal ni adalah potongan yang dibenarkan untuk pembelian aset tetap kita. Jadi aset tetap kita ni, okey, kalau contoh kalau kita beli tahun 2017, 2018, untuk tahun 2020 tak semestinya dia orang kata berfungsi ataupun cantik seperti mana yang kita beli waktu kita beli baru-baru kita beli. Jadi mungkin aset tu akan
dah usang, ataupun mungkin juga dia ada mengalami kerosakan yang perlu diperbaiki. Jadi kat situ benda tu adalah dianggap sebagai perbelanjaan lah, sebab kita beli. Dan walaupun dia aset, tetapi susut nilai itu ataupun elang modal itulah dianggap sebagai perbelanjaan, di mana benda tersebut kata apa, kegunaan kita terhadap aset tu sentiasa memakan aset tu lah, menjadikan aset tu usang, menjadikan aset tu tidak seperti baru yang kita beli. Okey, baiklah. Untuk potongan tahunan ke atas, okey, seterusnya, ayat seterusnya, potongan tahunan ke atas aset tetap yang dibenarkan seperti loji, mesin jentera, bangunan industri, kenderaan bermotor, perabot dan lain-lain aset yang digunakan di dalam perniagaan. Okey, kat sini adalah beberapa aset yang kita perlu tahu, aset tetap yang kita miliki yang kita boleh claim elang modal, dan kita boleh kira lah elang modal kita ni seperti apa yang disebutkan kat sini lah. Dan cikgu ada juga tunjukkan contoh-contoh gambar kat sini. Jadi ini adalah antara yang kita boleh buat potongan tahunan lah ke atas aset tetap kita. Okey, seterusnya, ketiga, kepentingan. Untuk kepentingan ni, pertama sekali, penambahbaikan dalam jumlah pendapatan. Kalau anda, seperti anda ketahui, okey, anda kalau beli aset tetap tu, memang aset anda bertambah. Tetapi apabila dia semakin usang ataupun dia susut nilai dia tu, menyebabkan aset tu dah tak baru seperti yang kita beli baru mula-mula kita beli tu. Dia tak sama kan. Jadi apabila kita buat elang modal ni, adalah untuk menambahbaikkan jumlah pendapatan kita lah. Takkanlah kita selamanya kita nak letak jumlah, contoh lah, kita beli van tu harga 150,000 contoh Okey, van tu takkanlah kita beli 2015 tu harga macam tu, 2020 pun kita nak tetap cakap nilai aset kita yang van tu tetap 150,000. Tak boleh lah macam tu, sebab aset tu kita beli dah lama dan dia mengalami keusangan yang tersendiri sebab kita selalu guna dia. Jadi kat situ akan, apabila kita buat elang modal ni adalah ianya akan dapat menambahbaikkan jumlah pendapatan kita lah. Jadi tak adalah macam kat situ kita letak amount ataupun jumlah aset kita tu macam mula-mula kita beli dan kita macam kena bayar, orang kata apa, disebabkan itu kita kena bayar cukai lebih, ataupun kita punya aset kita tu kita tak tunjukkan keusangan dia tu, menyebabkan pendapatan kita tu tak cantik lah. Kat sini dia akan menambahbaikkan jumlah pendapatan kita. Itu yang pertama. Okey, yang kedua adalah untuk mengurangkan jumlah pendapatan berkanun. Jika tidak dituntut, cukai akan tinggi dan akan berlaku kerugian. Di mana kurang jumlah pendapatan berkanun, kurang jumlah cukai yang dibayar. Okey, macam cikgu kata tadilah, kalau kita tak tuntut, sebabkan aset kita tu bukan selamanya baru dan dia akan mengalami keusangan yang tersendiri. Jadi kalau kita tak tuntut, benda tu akan menyebabkan kita bayar cukai yang tinggi dan berlaku kerugian lah kat situ. Jadi kita tak nak benda tu, dan kita selagi kita macam kita layak untuk claim, kita boleh claim, kita claim lah untuk mengurangkanlah pendapatan untuk dicukaikan. Okey, seterusnya 4. Syarat yang melayakkan sesuatu entiti layak mendapat elang modal. Okey, itu yang pertama sekali adalah menjalankan perniagaan. Okey, ni adalah cikgu tunjuk gambar ni. Ini adalah daripada sumber dokumen KU4 2013. Dia sama je macam atas ni, cuma atas ni dia macam lebih ringkas kalau kita tengok dekat dalam modul dan slide ni. Okey, pertama sekali individu tu mesti menjalankan perniagaan di dalam tahun asas tu lah. Baru dia boleh layak menuntut elang modal. Yang kedua adalah membeli aset perniagaan di dalam tempoh asas. Itu di dalam tahun perekonomian itulah dia ada beli aset. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga, aset tersebut digunakan dalam perniagaan.
Okey, kalau macam aset tu dia beli tapi dia tak gunakan dalam perniagaan, dia gunakan untuk keperluan peribadi, adalah tidak boleh lah. Dia mesti aset tu digunakan untuk tujuan perniagaan. Macam tadi cikgu kata van, dia beli van adalah untuk mengangkut barang-barang dia untuk delivery ke apa ke kan. Itu boleh dituntut elang modal. Dan keempat sekali adalah tuan punya aset. Maksudnya kat sini individu tu adalah merupakan pemilik aset itu. Maksudnya individu yang menjalankan perniagaan itu adalah memiliki aset tersebut lah. Dan aset tersebut masih digunakan. Okey, ini adalah empat syarat yang melayakkan sesuatu entiti untuk mendapatkan elang modal. Okey, ini anda boleh rujuk. Nanti cikgu akan upload dokumen ini dekat dalam GC ya. Okey, 4.2. Aset tetap dan polisi elang modal. Okey, pertama sekali loji dan jentera. Okey, pertama adalah jentera berat, iaitu tidak termasuk dengan yang diimport, dan kenderaan bermotor. Okey, import tu apa dia? Selalu ekspor barang kita ke luar negara. Import ni adalah barang luar negara masuk ke dalam negara kita. Jadi jentera berat ni tidak termasuk yang diimport, maksudnya buatan tempatan lah. Kita bukan ambil yang hak luar negara punya. Dan kenderaan bermotor. Okey, ni kita tengok industri apa yang sesuai. A adalah industri pembinaan, di mana pembinaan ni selalu orang guna backhoe ni. Ada lagi kenderaan yang sesuai untuk pembinaan yang digunakan kan. Jadi itu adalah merupakan aset tetap yang layak menuntut elang modal. Dan B pula adalah industri pembalakan, di mana pembalakan pun ada juga menggunakan peralatan seperti backhoe, seperti ada orang kata apa? Ada kenderaan-kenderaan yang menggunakan yang digunakan untuk aktiviti pembalakan. Jadi dia tengok dekat situ boleh menuntut elang modal. C pula adalah industri pelombongan timah. Kat situ tengok jentera apa yang digunakan untuk pelombongan timah. Dan jentera tu memang bukan yang diimport punya lah kan. Sebab dia kat sini dia cakap tidak termasuk yang diimport, jadi boleh tuntut elang modal. Dan D pula lain-lain industri. Lain-lain industri selain daripada pembinaan, pembelakan dan pelombongan biji timah ni, mungkin lain-lain industri macam pertanian ke, industri asas tani, macam lain-lain lah yang selain daripada industri tersebut yang menggunakan jentera berat dan kenderaan bermotor, boleh tuntut elang modal. Okey, yang kedua pula, jentera berat yang diimport. Sebab tadi tidak termasuk yang diimport kan. Okey, yang kedua adalah jentera yang diimport. Sebab apa dia asingkan? Sebab nilai dia kata kadar elang modal yang boleh dituntut ni adalah berbeza. Jadi dia bahagikan lah, satu yang tidak diimport dan satu yang diimport. Okey, yang diimport ni jentera berat yang diimport dan digunakan dalam industri pembinaan, perlombongan, perladangan dan pembalakan. Jadi ditengoklah dekat sini industri pembinaan, perlombongan, peladangan dan pembalakan ni dia gunakan jentera berat yang jenis macam mana yang diimport. Jadi adalah sesuai menuntut elang modal mengikut apa yang telah ditetapkan Ketetapan Umum LHDN. Okey, yang ketiga, loji dan jentera. Okey, loji dan jentera ni biasanya mesin yang digunakan lah, apa semua tu kan. Okey, kat sini kita tengok aset dekat dalam industri pembinaan, pembalakan, perlombongan dan lain-lain industri. Okey, ni sama je cikgu ambil dekat dalam modul, jadi cikgu terangkan balik je. Anda tengok sendiri. Loji ni biasanya mesin lah. Mesin kadang-kadang dia guna mesin yang jenis mahal dan berat juga. Maksudnya dia adalah merupakan aset tetap yang boleh gunakan banyak tahun. Jadi kita boleh claim lah tuntut elang modal. Dan yang keempat adalah lain-lain aset. Lain-lain aset yang digunakan di dalam industri pembinaan, pembelakan, lombong biji timah dan lain-lain lagi.
Ni lain-lain aset ni, tengoklah selain daripada yang kita tengok, apa lagi aset yang memang digunakan kan. Ni gergaji ni, cikgu bagi contoh je lah kan. Kalau macam ada yang hal lain lagi yang memang kita boleh claim, kita akan tuntutlah dekat dalam elang modal. Okey, yang kedua adalah bangunan dan industri. Bangunan ni dia ada dua kategori. Pertama adalah jika bangunan dibina, kita tengok tahun pembinaan dia. Okey, bangunan tu kalau dibina sendiri kan, setengah orang dibina sendiri. Dan yang kedua adalah jika bangunan itu dibeli, kita tengok tahun belian kita. Setengah tu ada yang menjalankan perniagaan, ada yang membina sendiri bangunan untuk perniagaannya, dan ada setengah tu dia beli bangunan untuk menjalankan perniagaan. Jadi kedua-dua ini boleh menuntut elang modal. Jadi anda tengoklah jenis kategori yang macam mana. Dan kedua-dua ni anda perlu tahu tahun belian dan tahun binaan dia. Kita tak boleh letak sembarangan lah, sebab macam bangunan ni pun dia ada dia punya tahun tu lah yang akan mempengaruhi dia punya pengiraan elang modal dekat situ. Jadi kat sini ini adalah yang kedua, bangunan dan industri. Okey, yang ketiga, elang perhutanan. Kat sini perhutanan ni okey, ada dua kategori, dua cabang dia. Pertama sekali ada bangunan yang dibina di dalam hutan dan digunakan untuk menjalankan perniagaan pembalakan. Okey, pembalakan lah. Kedua, bangunan yang dibina di dalam hutan untuk kediaman dan kebajikan pekerja pembalakan. Okey, dia ada dua kategori lah. Bangunan untuk menjalankan aktiviti pembalakan dan bangunan untuk kediaman dan kebajikan pekerja pembalakan. Kedua-dua itu boleh tuntut elang modal. Sebab kadang-kadang tu majikan ada menyediakan kemudahan kediaman kepada para pekerja dia untuk menjalankan aktiviti perniagaan mereka. Jadi nombor dua ni adalah dia macam hostel lah, orang panggil hostel ataupun kediaman untuk para pekerja kan. Jadi kedua-dua ni kita boleh tuntut elang modal bergantung kepada ketetapan umum LHDN. Okay, tadi yang ketiga. Okey, ni yang keempat. Empat adalah elang pertanian. Elang pertanian ni, pertanian di mana adalah penyediaan untuk pertanian, penanaman pokok, dan kedua, kebajikan pekerja ladang. Dia sama macam lebih kurang pembalakan tadi. Ni elang pertanian ni adalah untuk yang mula-mula tu dia tengok kepada penyediaan pertanian, penanaman pokok, dan yang kedua tu dia tengok kebajikan pekerja-pekerja ladang lah. Dia lebih kurang pembalakan tadi juga, tapi dia ada kategori untuk pekerja dan kategori untuk pertanian. Jadi ini adalah boleh menuntut elang modal. Okey, 4.3, pengelasan modal. Kita tengok kat sini 4.3 adalah pengelasan modal dia. Okey, pertama sekali, elang modal ni terbahagi kepada dua kategori, iaitu A, elang permulaan, iaitu elang awal, iaitu elang permulaan 20% daripada kos aset yang hanya diberikan sekali sahaja, iaitu pada tahun pertama ianya diperolehi sahaja. Ianya bermaksud kalau untuk elang permulaan ni, tahun mula-mula kita bina ataupun kita beli aset tu, sekali je kita dapat. Lepas tu tahun selepas tu kita dah tak dapat dah elang permulaan ni. Itulah yang maksudkan dengan elang permulaan, di mana elang yang mula-mula sekali kita dapat apabila kita telah membina ataupun kita telah membeli aset tetap kita. Jadi ini adalah merupakan elang modal. Dan B adalah elang tahunan, di mana elang tahunan ni diberikan berdasarkan kadar-kadar yang telah ditetapkan. Jadi elang tahunan ni setiap tahun akan ada untuk setiap aset tetap kita. Dia bergantunglah tahun tu kadang-kadang mungkinlah elang modal setiap tahun, kadar elang modal setiap tahun tu berubah-ubah, itu percentage dia tu. Kalau berubah-ubah, kita bergantung kepada apa yang telah ditetapkan lah oleh LHDN. Tetapi untuk permulaan ni memang sekali je kita dapat, iaitu pada permulaan kita permulaan pembelian aset ataupun pembinaan aset tetap kita tu.
Tapi allowance tahunan memang tiap-tiap tahun ada. Jadi itulah perbezaannya kedua-dua kategori ni. Cikgu harap anda faham. Okey, yang kedua pula allowance modal khas bagi aset bernilai kecil. Berdasarkan Ketetapan Umum Nombor 1 2008 menyatakan aset yang digunakan dalam perniagaan diberi allowance khas. Pertama sekali, allowance khas diberikan kepada aset yang bernilai 1,000 ke bawah. Okey, kedua adalah aset yang tak termasuk yang mempunyai hayat ataupun jangka panjang kurang daripada 2 tahun. Dan yang ketiga, tuntutan allowance modal khas tidak melebihi 10,000 sekiranya lebih aset-aset yang lain hendaklah dikeluarkan daripada skim ini. Okey, apa yang dimaksudkan? Okey, pertama sekali allowance khas ni untuk aset yang bernilai kecil ni di bawah nilai RM1,000. Dan aset yang mempunyai aset yang tak termasuk, maksudnya yang tak termasuk dekat dalam allowance modal ni, tapi dia ada jangka hayat kurang daripada 2 tahun. Dan yang ketiga sekali, haruslah tuntutan tu tak boleh lebih daripada RM10,000. Okey, anda kata lebih daripada RM10,000, macam mana? Maksudnya kalau lebih tu hendaklah dikeluarkan daripada skim inilah. Dia boleh tuntut untuk aset bernilai kecil ni hanya RM10,000 sahaja. Dia tak boleh lebih daripada RM10,000. Jadi itu adalah merupakan allowance khas bagi aset yang bernilai kecil.